Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So hari ini sahabat-sahabat semua, saya percaya bukan saya seorang saja, tapi ramai lagi di luar sana rakyat Malaysia yang mahu mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun banyak perkara yang dilakukan oleh Datuk Seri, tapi kita tahu persepsi buruk yang dilakukan oleh pihak pembangkang, oleh cyber-cyber trooper daripada Perikatan Nasional, walaun-walauntin, ya seakan-akan menenggelam ya apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, khususnya ya perkara yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita. Namun sahabat semua, ini adalah tanggungjawab kita bersama ya untuk memberikan suara kita ya, bagaimana untuk kita menjawab segala pembohongan, fitnah, berita palsu ya daripada geng-geng kaki fitnah ini terhadap kerajaan dan juga Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, antara perkara yang menarik untuk saya kongsikan yang tidak pun ya dikatakan oleh pihak pembangkang, oleh walaun-walauntin, ya apabila Perdana Menteri kita selamatkan ribuan pekerja kontrak dan juga 40,000 ya yang muflis. Ini antara perkara yang tidak langsung dikatakan oleh pihak pembangkang, sahabat-sahabat semua. Apa yang mereka meroyan setiap hari, kononnya harga mahal, harga beras mahal, harga telur mahal, barang mahal dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat keadaan sebenar di pasaran hari ini, ya harga itu tidaklah semahal seperti yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin pembangkang, walaun-walauntin. Ya, beras, minyak masak, kalau sebelum ini kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan PAS dan Bersatu, ya berasnya melambung tinggi, hari ini sedang terkawal. Ya, beras putih tempatan pun berada di dalam pasaran. Ya, kalau minyak masak sahabat semua, ada minyak masak juga itu disembunyikan, ditipu oleh anak kepada ketua pembangkang, didakwa dan sebagainya. Banyak lagi lah perkara sebenarnya sahabat semua. Jadi menarik ya untuk saya berikan sedikit pencerahan ya berkaitan dengan perkara tadi, yaitu PMX selamatkan ribuan pekerja kontrak dan juga 40,000 muflis. Jadi seakan-akan kerajaan tewas dalam persepsi, sebenarnya kita berjaya. Apa kerajaan beri? Ya, kita sedang menuju kepada pemulihan. Apa bezanya kerajaan pimpinan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kerajaan pimpinan Muhyiddin bersama PAS dan Bersatu? Ya, persoalannya. Jadi bezanya kerana Muhyiddin terkenal dengan scheme of thing, memberi rasuah, pangkat, kuasa hingga lebih 70 menteri dalam keadaan PKP, sedangkan ketika itu menteri pun terpaksa bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah, dibayar gaji puluhan ribu, malahan mungkin ratusan ribu sahabat-sahabat semua. Tapi berbeza pula dengan perkara yang berlaku Kedah Agro, dituduh bekerja di rumah, lalu katanya tidak seharusnya dibayar gaji. Kalau mereka dibayar katanya inilah mengisap darah, lintah darat katanya. Jadi malah terlalu banyak kes dibawa ke mahkamah, di bawah pemerintahan PAS dan Bersatu. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, paling memeranjatkan menantu Muhyiddin sendiri melarikan diri ke luar negara. Berbeza dengan kerajaan pimpinan PMX atau Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecilkan anggota kabinet Perdana Menteri, dan Perdana Menteri sendiri tidak mengambil gaji. Menteri-menteri pula ditolak gaji sebanyak 20%, sahabat-sahabat semua. Tiada majlis mega seperti rumah terbuka Perdana Menteri, tiada pembelian kereta baru Perdana Menteri, tapi Menteri Besar Kedah baru saja membeli kereta. Katanya kereta bukan kereta mewah, tapi harganya hampir separuh juta, sahabat-sahabat semua. Jadi pendek kata, Anwar ya mengajar pemimpin untuk berjimat dan memberi contoh yang baik kepada rakyat. Bukan seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah, pemimpin berkereta mewah, kereta Mercedes. Sedangkan rakyat berbulan tidak bergaji, rakyat mendapat bekalan air kotor, dan ekonomi negeri masih dalam keadaan yang teruk. Tiada pembaikan rasmi ya yang sememangnya sudah cantik seperti Muhyiddin lakukan hingga membazir sebanyak 38 juta ringgit uang rakyat. Malah rumah rasmi ya digunakan untuk aktiviti agama, bukan lagi sebagai kediaman rasmi Perdana Menteri. Jadi kita mengamalkan politik nilai. Kita mendidik masyarakat, berbeza dengan pembangkang yang mengamalkan politik persepsi dan menfitnah setiap hari tanpa rasa bertanggung jawab pada agama dan negara.
Selain pihak pembangkang bertanya apa kerajaan lakukan, seperti biasa mereka hanya berhujah tanpa fakta. Dan jika Anda tidak bersedia, Anda akan terperangkap dalam permainan persepsi yang cuba mereka lakukan. Ya, antara persoalannya adalah tahukah Anda bahwa kerajaan dahulu ribuan doktor kontrak berdemo kerana mereka tidak dapat diserapkan ke jawatan tetap. Langkah berjimat atau kerajaan anti rasuah ini berjaya menyerapkan 9.800 doktor kontrak ke jawatan tetap. 6.000 lagi dalam proses yang melibatkan kos melebihi 1 bilion ringgit. Jadi tahukah Anda hampir 40.000 individu telah diberikan pelepasan daripada senarai bankrupt menerusi dasar peluang kedua yang tidak dilakukan oleh kerajaan PAS dan Bersatu. Peluang tidak pernah terduga oleh mereka yang muflis. Adakah mereka akan menghargai atau berasa terhutang budi atau terus memaki hamun dan menfitnah Perdana Menteri kita? Satu persoalan yang menarik sahabat semua. Tahukah Anda selalu setiap kali menjelang hari raya harga ayam terutamanya meningkat mendadak, tetapi ia tidak berlaku kali ini. Jadi tahukah Anda di bawah kerajaan PMX kita berjaya menuai 2.3 tan bawang tempatan untuk mengimbangi harga bawang dari India. Selepas ini tiada lagi kebimbangan tentang harga bawang seperti sebelum ini. Tahukah Anda apabila langkah jimat cermat dilakukan PMX telah memberi bonus sebanyak RM2,000 tol percuma di hari raya, duit raya sebanyak 500, RM250 yang sudah berpencen dan yang tidak berpencen. Tahukah Anda juga PMX telah lakukan penjimatan di setiap kementerian dan jabatan. Mungkin ramai yang tidak tahu kerana mata mereka ditutupi dengan rasa kebencian, dengan hasutan yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan daripada PAS dan Bersatu, sahabat-sahabat semua. Dan tahukah Anda, walaupun rakyat Kelantan dan Terengganu tidak menyokongnya, tetapi PMX tetap berikan 100 juta peruntukan banjir bagi Kelantan dan juga Terengganu. Jadi tahukah Anda, PMX telah berikan 10.000 sumbangan kehilangan jiwa dan banjir, dan juga 1.000 untuk keluarga yang terjejas dengan banjir di Kelantan dan Terengganu. Tahukah Anda juga kerajaan PMX melalui Bernas bantu pesawat padi miskin dengan agikan sebanyak 80 juta ringgit. Dan tahukah Anda PMX telah arahkan potongan 30% cukai bagi rumah bawah RM300,000 di Putrajaya. Tahukah Anda persekolahan RM150 setiap murid tanpa mengira pendapatan penjaga. Dan banyak lagi lah sahabat-sahabat semua yang terlalu banyak untuk kita ceritakan dalam masa setahun. Perkara-perkara inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini. Perdana Menteri kita fokus kepada pembasmian kemiskinan, tata kelola baik, penambahbaikan, pentadbiran kerajaan ekonomi, menu rahmah, ketegasan membasmi rasuah dan terbaru untuk subsidi bersasar, tetapi kesemuanya mendapat hentaman negatif daripada pembangkang. Kerana apa? Ya, apa yang sedang dilakukan fokus oleh kerajaan hari ini seperti pembasmian kemiskinan, sahabat semua. Mereka mengolok, menyindir di perkara ini. Kononnya benarkah kemiskinan telah dilakukan? Sedangkan ketika mereka menjadi kerajaan PAS dan Bersatu, sahabat semua, pernahkah mereka terfikir untuk menoktakan kemiskinan? Pernahkah mereka terfikir untuk membantu golongan yang miskin ini? Pada pandangan saya, sahabat semua, apa yang mereka lakukan hanyalah sekadar untuk mengekalkan kuasa dengan scheme of thing, dengan menawarkan jawatan, memberikan jawatan kepada 70 menteri, tidak termasuk lagi duta-duta khas bertaraf menteri, sahabat-sahabat semua, yang pada ketika itu tidak pun mendapat manfaat daripada mereka ini. Kerana kita nampak mereka hanya goyang kaki, tidur makan, tetapi mendapat gaji puluhan ribu, sahabat-sahabat semua. Tapi ketika itu rakyat menderita, rakyat terdesak dan sebagainya. Jadi sebenarnya percayalah, negara kita on track dalam pemulihan. Kita hanya tewas persepsi kerana strategi pembangkang menjadi. Jadi mereka tutup kejayaan apa yang dilakukan oleh kerajaan dengan mengalihkan isu-isu negatif yang mereka reka-rekakan. Jadi antara perkara yang direkakan oleh pihak pembangkang ini, sahabat-sahabat semua,
dalam bulan lalu sahaja ya, mereka begitu bijaksana ya di dalam mengatur strategi untuk membina persepsi, untuk menunggang agama, menunggang isu-isu populis sahabat-sahabat semua. Jadi saya ingin kongsikan sekali lagi sahabat semua, apa yang dilakukan atau dijadikan isu ya, ditunggang oleh geng-geng penfitnah ini. Ya, kalau Anda mungkin sedar atau tidak sedar, begitu terancangnya mereka. Kalau bulan Mac, antara perkara dalam minggu pertama apa yang mereka lakukan, yaitu berkaitan dengan kantin. Ya, sedangkan kantin ini dari sejak dahulu lagi memang ada dibuka pada waktu berpuasa atau sebagainya. Jadi mereka menunggang isu ini. Yang kedua, isu stokin. Mereka perbesar-besarkan hal ini, sahabat-sahabat semua. Yang ketiga, isu kafir mengkafir. Dan yang keempat, yang terkini adalah majlis tilawah, sahabat semua. Katanya majlis tilawah ini sepatutnya setiap tahun diadakan, tapi mereka membuat satu posting secara terancang, kononnya majlis tilawah ini tidak diadakan tahun ini. Itu sebenarnya adalah modus operandi yang sedang direncanakan dan juga sedang dilakukan oleh geng-geng kaki fitnah untuk menyebarkan berita palsu, untuk menghasut, membenci kerajaan hari ini. Jadi sahabat semua, rakyat di luar sana, kita seharusnya harus menjadi lebih bijak ya dalam menilai ya apa-apa yang diviralkan, dipost oleh geng-geng kaki fitnah ini. Sebab bukan semua, dan ternyata semua yang mereka lakukan itu adalah palsu belaka, fitnah belaka. Jadi kita lihat ya, seperti mana berkaitan dengan padu juga, mereka sempat juga menjadikan isu ini. Bukan saja yang lebih menyedihkan, bukan saja geng pembangkang, tetapi ada juga di kalangan ahli-ahli parlimen yang ada dalam kerajaan. Sepertinya mereka ini tidak memahami sistem padu ini. Mereka memberi komen tanpa menilai ataupun mereka cek sendiri padu itu, sahabat-sahabat semua. Sehingga mereka akhirnya mendapat kecaman daripada rakyat dan sebagainya. Jadi ya, inilah ya sahabat semua, masalah orang Melayu nak tahu pasal ekonomi, rujuk di TikTok. Yang bercerita pasal ekonomi, orang macam Papa Gomo dan lain-lain. Betul lah kata YB Rafizi Ramli, kalau nak rasa ekonomi Malaysia sudah nak kiamat, bacalah Haraka Daily dan tontonlah TikTok daripada Perikatan Nasional. Tapi kalau nak tahu bagaimana keadaan sebenar ekonomi, bacalah Bloomberg dan laporan keuangan antarabangsa. Belajar dari mereka yang ahlinya belajar ekonomi dari sumber yang betul seperti Bank Negara Malaysia, Bloomberg dan seumpamanya, bukan daripada penganggur yang bersyara di TikTok. Begitu juga ada kawan saya belajar dan agama dan dengan lebay TikTok, lebay cerita pasal kafir, dia pun cakap begitu, tapi dia tak belajar dari mana hendak gunakan ayat kafir itu menurut Islam. Jadi strategi think tank Perikatan Nasional hebat. Mereka tahu berhujah tentang ekonomi sukar kerana kerajaan PMX bukan kerajaan korup. Jadi formula mereka adalah wujudkan perpecahan dengan isu perkauman, kata penulis ini lagi. Dalam bulan Ramadan katanya, dalam bulan sahaja mereka mainkan isu perkauman seperti kantin, stokin, kafe dan majlis tilawah yang nampak begitu tersusun untuk menambahkan kebencian antara kaum. Jadi kenapa kaum? Saya tidak boleh tulis di sini. Pihak tertentu saja saya bisikan untuk segera padamkan apa yang dinyalakan. Itu antara tulisan ya oleh penulis ini yang begitu baik ya. Tulisan ini sebenarnya oleh Norman Razwan, terbaik ya apa yang dinyatakan oleh beliau. Dan sahabat semua, sekiranya mungkin ya perkara ulasan ini memberi membuka ya, minda fikiran Anda. Jadi fikirlah sebaiknya ya, adakah Anda percaya atau tidak dengan apa yang dilakukan oleh geng-geng kaki fitnah. Alright. Sebelum saya akhiri, kita ucapkan terima kasih juga sekali lagi dengan Perdana Menteri kita Anwar hulur sumbangan pada 57 otai reformis. Terima kasih sekali lagi kepada Perdana Menteri kita, sahabat-sahabat semua ya, dan Datuk Seri yang memang tidak lupa dengan semangat-semangat sumbangan daripada otai-otai reformis. Jadi Datuk Seri menghulurkan sumbangan Aidilfitri kepada 57 otai reformis ya, itu menerusi hantaran di Facebook Datuk Seri Anwar, dan berkata semangat itu disampaikan setiausaha politiknya Ahmad Farhan Fauzi dalam satu majlis ringkas yang berlangsung pagi tadi kepada otai reformis sekitar Ampang di Pejabat Dewan Undangan Negeri Bukit Antarabangsa di Kuala Lumpur.
Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Perdana Menteri kita yang ya tidak pernah lupa ya dengan jasa daripada otai reformis ini. Jadi sekali lagi terima kasih sahabat semua. Jangan dibutakan mata Anda, telinga Anda ya dengan fitnah-fitnah yang dilemparkan, dengan persepsi-persepsi jahat yang dimainkan oleh kaki-kaki fitnah daripada cyber trupa, tentera-tentera cyber daripada pembangkang, daripada PAS dan Bersatu. Walaupun sahabat-sahabat semua yang sekarang ini begitu pakar dalam memutarbelitkan kebenaran, ya, walaupun apa yang mereka sampaikan itu fitnah dan berita palsu, ada juga yang bodoh di luar sana yang percaya dan menerima bulat-bulat apa yang mereka lemparkan, sahabat-sahabat semua. Jadilah bijak dalam menilai setiap perkara, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita tonton di media sosial. Itu nasihat dan juga pandangan saya, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih sekali lagi. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, kapapun kanggap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopper Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.